Gelar saudara baharu bukanlah satu perkara yang mudah, tidak seperti mereka yang dilahirkan sebagai seorang Islam. Bagi mereka yang bergelar mu'alaf pada usia muda, cabaran yang ditempuhi mungkin lebih hebat, lebih-lebih lagi jika masih bergantung kepada keluarga seperti mereka yang masih di bangku sekolah ataupun universiti. Kita sering mendengar banyak isu-isu yang berlaku berkaitan dengan masalah mu'alaf yang dihadapi dalam konteks keluarga. Terdapat kes wanita yang memeluk Islam dan kemudiannya berkahwin dengan lelaki Melayu, tidak dibenarkan oleh si suami untuk pulang berjumpa keluarga asal sehingga mereka tidak dapat berjumpa dengan ibu bapa mereka sebelum mereka meninggal. Kes-kes sebegini menyebabkan ramai masyarakat bukan Islam cukup takut anak-anak mereka memeluk Islam kerana risau kehilangan anak. Namun, perkara itu hanyalah satu pemikiran negatif yang perlu diubah dan diambil cakna oleh pelbagai pihak. Sebelum kita masuk lebih mendalam ke perbincangan kita haruslah tahu apakah dorongan yang menyebabkan seseorang itu tertarik untuk menganut agama Islam sedangkan mereka terpaksa mengorbankan sesuatu untuk memilih jalan ini. Ada mu'alaf yang sudah tahu akan risiko perkara ini seperti ditindas, dihina, dipulau oleh keluarga sendiri dan akan menimbulkan banyak masalah yang boleh memecah belahkan sebuah keluarga itu. Jadi, apakah faktor yang mendorong seseorang itu untuk menganut agama Islam? Salah satu faktor mengapa golongan mu'alaf memeluk Islam adalah kerana dia ikut-ikut dengan orang lain seperti pemimpin, ahli keluarga, kawan-kawan dan ramai lagi orang sekeliling mereka yang mempunyai latar belakang yang sama seperti suku kaum, pekerjaan dan lain-lain akan menimbulkan tanda tanya kepada seseorang mengenai mengapa mereka menganut agama ini atau merasa pelik dengan cara ibadah yang dilakukan. Selain itu, orang yang berpengaruh dan disegani memeluk Islam, ia akan dituruti oleh orang sekeliling. Sebagai contoh, pengislaman Raja Pasai yang diikuti oleh pengikutnya. Namun begitu, fenomena ini tidaklah begitu sempurna apabila ada di kalangan mu'alaf tersebut yang tidak menyurutkan ciri-ciri keislaman. Mereka masih lagi mengamalkan sebahagian ajaran agama asal mereka atau masih melakukan perbuatan maksiat seperti berjudi, minum arak dan sebagainya. Di samping itu, mereka tidak menunjukkan sebarang minat untuk belajar dan mendalami agama Islam. Ini membuktikan bahawa mereka memeluk Islam hanyalah sekadar mengikut orang lain atau bukannya atas kesedaran diri sendiri. Faktor seterusnya ialah faktor psikososial. Faktor ini saya bagikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah faktor pergaulan dengan orang Islam. Pergaulan antara Muslim dengan bukan Muslim telah membuka ruang untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Islam ini menggalakkan Muslim berkawan dengan non-Muslim, iaitu dengan konsep mengeratkan hubungan silaturahim. Ini kerana apabila perhubungan tersebut sangat baik, maka akan membuka ruang di antara mereka untuk saling memahami budaya dan agama masing-masing. Jadi ini adalah peluang terbaik bagi Muslim untuk menyampaikan Islam kepada bukan Islam. Dan yang kedua ialah faktor perkahwinan. Sebahagian mu'alaf mendapat hidayah melalui percintaan dan perkahwinan. Mereka mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam selepas bercinta dengan perempuan ataupun lelaki Muslim dan akhirnya mereka memeluk agama Islam. Ini dibuktikan dengan kajian yang dilakukan di negeri Selangor pada tahun 2012 mencatatkan bilangan mu'alaf sebanyak 62 orang memeluk agama Islam kerana faktor perkahwinan. Sebahagian daripada kita memandang rendah terhadap mu'alaf yang memeluk agama Islam melalui perkahwinan. Ingin saya katakan, mu'alaf yang masuk Islam kerana perkahwinan bukanlah satu kesilapan kerana mu'alaf tersebut membuat keputusan untuk memeluk agama Islam atas hidayah daripada Allah SWT. Cabaran bagi golongan mu'alaf adalah tentangan dari ahli keluarga. Perkara ini merupakan cabaran yang paling besar yang perlu dihadapi oleh golongan mu'alaf setelah memeluk agama Islam. Golongan mu'alaf ini akan mendapat tentangan yang hebat daripada keluarga kandung yang belum menukar agama kerana keluarga tidak bersedia dengan penghijrahan mereka. Sebahagian ahli keluarga menganggap menukar agama kepada agama Islam adalah satu perbuatan yang amat dibenci kerana mereka beranggapan bahawa Islam adalah hanya untuk orang Melayu. Memeluk Islam dianggap sebagai satu pengkhianatan dan penghinaan kepada keturunan dan perjuangan bangsa kerana bagi mereka ia termasuk pada perbuatan
memutuskan ikatan kekeluargaan. Tambahan pula, kesukaran yang ditimbulkan oleh kaum keluarga bergantung pada kedudukan ahli keluarga mualaf itu sendiri. Tanggapan dan stigma bahawa agama Islam adalah agama kepada kaum Melayu sangat biasa dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Keadaan ini telah menyebabkan keluarga kepada mualaf khawatir akan perubahan yang mungkin berlaku ke atas mualaf setelah memeluk agama Islam. Perkara ini telah menyebabkan banyak keluarga yang tidak merestui di atas sebab mereka rasa dikhianati dengan perbuatan yang dilihat sebagai menghina keturunan mereka. Ini akan menyebabkan mereka tersisih daripada keluarga mereka disebabkan mereka tidak dapat melakukan beberapa budaya turun-temurun bersama keluarga mereka. Contohnya seperti menyambut perayaan Tai Kusam. Perkara ini adalah jelas dilarang dalam agama Islam kerana ia menyekutukan Allah. Walaupun untuk sesetengah mualaf, perkara ini dilihat sebagai satu aktiviti normal dengan keluarga mereka. Antara langkah untuk mengatasi isu mualaf di dalam institusi keluarga adalah dengan meminta bantuan daripada agensi-agensi yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, terdapat agensi bukan kerajaan yang wujud untuk membimbing saudara baru kita seperti Multiracial Reverted Muslim (MRM). Antara tujuan utama MRM ditubuhkan adalah untuk membimbing saudara baru kita dengan memberi galakan moral untuk sentiasa kuat menempuhi halangan. Mereka menyediakan banyak medium kepada mualaf sekiranya menginginkan bantuan dari segi moral ataupun bantuan fizikal. MRM menubuhkan penasihat undang-undang sebagai satu badan yang boleh bertindak secara formal untuk membantu isu-isu mualaf yang berlaku seperti ditindas, dihina ataupun dipulaukan oleh keluarga mereka sendiri. Terdapat juga NGO lain yang menyediakan medium atas talian untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh mualaf dan bertindak sebagai wakil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarga mereka. Mereka akan menjelaskan segala perkara yang mungkin menjadi salah faham dan perkara itu boleh menyelesaikan masalah atau paling kurang dapat mengurangkan persengketaan antara saudara mualaf dan keluarga mereka. Antara langkah lain dalam mengatasi cabaran yang dihadapi oleh mualaf adalah dengan meningkatkan kesedaran di dalam masyarakat, khususnya di dalam masyarakat bukan Islam. Mereka sering tersalah anggap mengenai isu meninggalkan keluarga mereka dan juga isu menukar nama. Namun begitu, setelah seseorang itu masuk agama Islam, tidak wajib ke atasnya untuk menukar nama mereka. Masyarakat juga perlu diberi pendedahan secara terbuka seperti kempen perkongsian di media sosial, dan mualaf juga perlu mengambil inisiatif untuk memberi penjelasan kepada keluarga mereka bahawa sudah masuk Islam. Keluarga asal tetap akan menjadi keluarga mereka untuk mengelakkan daripada mereka merasa risau. Penerimaan mualaf dalam sesebuah institusi kekeluargaan pada masa ini dilihat sebagai perkara yang masih relevan dalam kalangan masyarakat dan perlu dianggap serius untuk mewujudkan keharmonian dan kesepaduan dalam keluarga. Penggunaan Islam mualaf ke atas diri mereka bukanlah sesuatu perkara yang asing dan negatif. Penghijrahan mereka kepada agama Islam adalah untuk mencari ketenangan dan kesejahteraan. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Agama Islam perlulah memberi bimbingan dan dorongan kepada golongan mualaf ini supaya agama Islam menjadi agama yang lebih baik dari agama sebelumnya dan diharapkan agar tetap teguh iman mereka hingga ke akhirnya.